Okey, kita start Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang untuk meneruskan perbincangan tentang ilmu fardu ain yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baik, minggu ini kita akan sambung perbincangan minggu lepas, iaitu mengenai darah yang keluar melebihi 15 hari, yang mana darah tersebut bersambung antara hari ke-15 dan hari ke-16 atau dikenali sebagai istihadah kubra. Mungkin ada fakta atau perkara penting yang perlu diulang semula supaya kita betul-betul faham. Yang pertama mengenai fatrah dan naqah, dan yang kedua ialah mengenai macam mana kita nak tahu haid itu bersambung antara hari ke-15 dengan hari ke-16. Kita kena betul-betul faham supaya kita tak tersalah menggunakan kaedah. Kita tengok balik. Contoh perbezaan haid 15 hari yang menggunakan kaedah takwim dan contoh istihadah kubra yang menggunakan kaedah tamyiz atau kaedah adat. Contoh haid 15 hari. Kita tengok slide yang Kak Nur bagi hari tu. Ada dalam dalam Telegram tu. Jadi kita tengok di sini. Nanti Kak Nur cuba share dulu. Kita tengok balik. Gimana? Tak berapa jelas? Tak jelas ke? Tak berapa clear? Dengar tak? Ya ke? Sound tak kuat? Oh, ya ke? Guana tak tahu tu. Boleh dengar tak? Saya dengar. Kalau pasang tak boleh dengar. Oh. Kak Lee cuba kuatkan dekat Kak Lee punya ni volume tu. Kat volume Kak Lee cuba beri juga. Ya. Tak apa sebab Kak Nur rekod. Tapi Nanti memang dengar. Nanti boleh dengar semua. Dengar suara Kak Lee. Okey, kita tengok slide 1. Seperti yang diulang sebut, pentingnya kita catat pukul berapa darah mula keluar. Gambar Raja 1 ini, yang itu Kak Nur dah terangkan, menunjukkan suri keluar darah pada hari pertama pukul 7 pagi. Walaupun darah pada hari ke-8 itu dah berhenti, tetapi keluar semula pada hari ke-15. Tempoh maksimum 15 hari haid bagi suri tamat pada hari ke-16 pukul 7 pagi. Walaupun kita tengok di situ, haid berhenti pada hari ke-7 dan hari ke-8, suri dah mandi wajib lah. Tetapi darah keluar semula pada hari ke-15 dalam tempoh maksimum haid. Jadi nak beritahu di sini, hari ke-8 hingga hari ke-14 itulah dinamakan naqah. Kita dah terang makna naqah dan fatrah dalam slot sebelum ini. Naqah ini pada zahirnya kita anggap ia waktu suci. Kerana apabila dicalik dalam faraj,
darah tak ada. Darah tak keluar. Tetapi dalam tempoh 15 hari, bermula hari yang pertama haid itu, darah keluar semula. Bila ini berlaku, maka waktu yang dianggap suci tadi dinamakan naqah. Dan ia sebenarnya waktu haid. Jadi kalau suri melakukan ibadat pada hari ke-8 hingga hari ke-14 itu, semua ibadatnya terbatal. Dan haid suri bukan 7 hari tetapi 15 hari. Kaedah yang diguna pakai dalam hal suri ini ialah kaedah takwim, iaitu kiraan berdasarkan hari yang ada darah dalam tempoh maksimum 15 hari. Dan darah yang keluar pada hari ke-16 waktu zuhur itu dikira istihadah. Istihadah sughra. Kena solat secara tunai walaupun ada darah. Dan satu lagi nak beritahu berkenaan maksud haid yang melepasi 15 hari dan darah bersambung antara hari ke-15 dan hari ke-16. Tengok balik keadaan suri. Walaupun darah ada waktu maghrib hari ke-15 itu, tapi darah itu berhenti setakat waktu maghrib tu je. Dan tak keluar dah sehingga waktu maksimum 15 hari yang tamat pada pukul 7 pagi hari ke-16. Bermakna haid suri ialah 15 hari. Walaupun dah mandi wajib hari ke-8, suri kena ulang semula mandi wajib pada hari ke-15 bila dapati benar-benar darah berhenti lepas maghrib tadi. Kerana semua ibadat dia sebelum ini terbatal dengan adanya darah pada waktu maghrib hari ke-15 itu. Waktu suci bagi suri dah bermula sebaik selesai suri mandi wajib. Walaupun darah keluar semula keesokan hari, iaitu hari ke-16, darah tersebut bukan lagi haid kerana dah melepasi waktu maksimum 15 hari pada pukul 7 pagi hari ke-16. Kalau kita tengok di sini, berbeza dengan rubi. Kita tengok yang contoh Kak Nu bagi hari tu, contoh mengenai rubi pula. Rubi dia sama je. Sama je keluar darah hari yang pertama pukul 7 pagi juga. Dan hari ke-7 bersih, hari ke-8 tu rubi mandi wajib. Tetapi kalau kita tengok keadaan rubi, dia keluar darah bermula hari ke-15. Tapi bersambung sehingga hari ke-17. Ini barulah dikira haid yang melebihi 15 hari dan bersambung dengan hari ke-16. Yang mana keadaan begini baru kena guna kaedah tamyiz ataupun kaedah adat yang kita sedang perbincangkan. Bila ditamyiz, haid rubi 7 hari berdasarkan darah kuat hitam selama 7 hari. Walaupun darah keluar semula pada hari ke-15 seperti suri, tetapi darah rubi bersambung dengan hari ke-16. Rubi kena guna kaedah tamyiz, bukan takwim. Tapi suri dia kena guna kaedah takwim sebab darah antara 15 hingga 16 itu tidak bersambung. Itu perbezaan kaedah takwim dengan kaedah tamyiz. Sangat jauh perbezaan bilangan hari haid. Sebab itu kita kena berhati-hati menghukumkan haid. Kerana jika tersilap menggunakan kaedah, kemungkinan kita beribadat dalam waktu haid ataupun kemungkinan meninggalkan ibadat waktu istihadah tu. Sedangkan sebagaimana yang kita tahu, waktu istihadah sebenarnya waktu suci. Cuma berada dalam keadaan berhadas sahaja. Kena beribadat seperti biasa. Jadi dalam keadaan istihadah, cara berwuduknya
lain. Ini telah kita bincangkan dalam slot permulaan dulu. Jadi kalau kita tengok di sini ada perbezaannya. Itu. Seterusnya contoh darah berterusan tidak berhenti, tidak ada fatrah ataupun nakak di sini. Cuba tengok slide seterusnya. Yang ni tidak ada nakak dan juga tidak ada fatrah yang berselang di situ. Yang ni senang untuk kita selesaikan sebab nampak maknanya hari ke-15 dan hari ke-16 itu haidnya bersambung. Itu dia. Hak ni seperti suri tu kena pastikan betul-betul. Jadi Kak Nur datangkan contoh sebegini supaya kita jelas. Bimbang ya. Siapa yang respon? Okeylah. Okey, jadi Kak Anu datangkan contoh sebegini supaya kita jelas. Bimbang tersalah guna kaedah. Terutamanya ada orang yang mari tanya tentang keadaan orang lain. Walaupun kita tengok cara dia mengadu tu macam hari ke-15 dan hari ke-16 tu bersambung. Macam Na tanya minggu lepas kan. 10 hari bulan keluar darah 5 hari. Lepas tu berhenti. 23 hari bulan keluar pula sehingga 27 hari bulan. Jadi pertanyaan tu sebenarnya umum. Kemungkinan persoalan seperti ini jadi keadaan seperti suri ataupun mungkin boleh jadi seperti ruby. Jadi apabila kita nak selesaikan keadaan ini, kita kena tanya betul-betul. Sebab kalau kita tengok di sini penyelesaiannya sangat berbeza. Sebab itu bila kita nak selesaikan masalah orang lain, kena selidik betul-betul secara detail. Yang pertama kena tanya hari ke-15 dan ke-16 tu darah keluar bersambung ke tak dengan hari ke-15, antara 15 dan 16 tu. Bersambung ke tak ataupun berhenti seketika. Kalau darah berhenti, kena pastikan berhenti tu masa mana. Lepas tu tanya pula, darah mula-mula keluar hari yang pertama tu pukul berapa? Itu dia. Bila pastikan darah bersambung antara hari ke-15 dan hari ke-16, kena tanya pula warna darah. Maknanya warna ni kita ambil warna ni sebagai indikator lah. Sebab kemungkinan dari segi kelikatan darah itu sendiri boleh membezakan darah kuat dan darah lemah. Tapi masa kita belajar ni senang kita letak warna lah. Tapi sebenarnya ada 3 elemen yang perlu dimasukkan. Bagaimana kita nak tahu darah itu kuat ataupun darah itu lemah. Sebagaimana yang telah kita bincang dalam sebelum-sebelum ni. Itu dia. Jadi bila nak guna kaedah tamyiz, kena kembali kepada syarat tamyiz. Itu caranya. Sebab itu dalam setiap slot, Kak Nun selalu ulang sebut perkara-perkara penting yang berkaitan. Contoh formula haid. Formula haid tu kena ingat betul-betul. Maknanya bila kita nak hukumkan darah yang sedang keluar tu, kena pastikan dia tu keluar selepas waktu minimum suci 15 hari. Itu berkenaan dengan formula haid. Begitu juga dengan kitaran haid. Juga catatan haid seseorang kerana perkara-perkara inilah yang akan menjadi rujukan dalam penyelesaian haid ini. Kalau terjadi istihadah kubra yang kena guna kaedah tamyiz atau kaedah adat, kena tengok warna darah. Kaedah takwim tak perlu lihat warna darah. Itu dia. Itu perbezaannya. Jadi kalau kaedah takwim, sebarang warna dalam tempoh 15 hari itu, semua dikira haid. Berbeza kaedah tamyiz. Kena lihat warna darah sebagai indikator untuk menentukan haid kerana apabila darah melebihi maksimum haid, darah itu telah bercampur antara haid dan istihadah. Jadi kena tentukan
mana haid dan mana istihadah. Sebab ketika dalam haid adalah waktu larangan beribadah. Manakala istihadah kena beribadah. Dan kaedah ini kena guna kaedah darah kuat sebagai haid, darah lemah sebagai istihadah. Kalau kita pernah tersalah guna kaedah misalnya, seperti Kak Asha tanya minggu lepas. Kak Asha ada tak tahu adalah ni. Kak Asha tanya minggu lepas lah. Apabila kita nak rujuk adab bulan sebelum, yang mana bulan sebelum itu kita tak guna kaedah yang betul. Sebab mungkin tak tahu lagi. Sebab tak belajar lagi. Jadi sebenarnya ni bukan masalah Kak Asha. Cuma Kak Asha tanya je. Ya tak? Kak Asha pun tak pernah istihadah. Jadi apabila bulan lepas kita tak ada adat istihadah, sedangkan kita sekarang istihadah. Jadi haid bulan lepas tidak boleh dijadikan rujukan. Dan yang penting kita kena ambil tahu kesilapan bulan lepas. Kita kena guna kaedah yang betul. Andai ada kesilapan, mungkin ada ibadah yang tertinggal, kena qada lah. Jadi Kak Nur pernah dengar ustaz yang mengajar bab ni cerita. Ada seorang wanita tu, dia kata dia tak pernah keluar darah haid. Tapi pernah melahirkan. Kejut ustaz. Ustaz kata tak mungkin. Mesti ada haid. Ustaz bincang dengan doktor. Doktor pun kata macam tu. Maknanya kalau orang yang tidak ada haid, tak mungkin dia mengandung. Itu dia. Jadi, dipendekkan cerita, kena faham satu step. Sebab sebelum ni, kita nak biar kita faham dulu macam mana kita nak mentamyizkan darah. Jadi, kita tak beri lagi masalah nakak fatrah tu. Sebab kita nak biar kita biasakan dengan warna. Kita tahu dah warna kuat hak mana, warna lemah hak mana, warna sederhana hak mana, dan macam mana kita nak tentukan haid itu. Kalau dua warna, hanya darah kuat sahaja. Sebab lawan dia darah lemah. Tak boleh nak gabung-gabung. Sebab dia mesti ada salah satu sahaja. Kalau ada darah kuat, darah satu lagi tu mestilah istihadah. Itu dia. Boleh faham tak setakat ni? Apabila dia tak boleh gabung salah satu. Betul lah Kak Poh tanya tu. Kalau 7 hari. Okey, boleh. Kalau 3 warna, okey, kita tengok 3 warna ni. Kalau dalam keadaan macam ni. Ni fatrah ni. Fatrah ni hari ke-5, 6, 7, 8 ni fatrah. Maknanya kita tak nampak lah. Darah tu kita tak nampak. Apa ni? Yang 3 warna ni. Apa Izzah? Izzah nak tanya ke? Kak Nur tak dengar Izzah. Izzah tanya ke? Tak dah. Okey, kalau 3 warna, ni tengok 3 warna. Jangan kata 4 warna ni. Sebab 5, 6, 7, 8 ni adalah waktu fatrah. Sebab kita letak warna ni menunjukkan fatrah. Ni warna oranye ni fatrah. Fatrah ni memang tidak zahir lagi. Kecuali kita buat calitan. Baru kita dapat nampak warna tu. Jadi, kalau dalam keadaan macam ni, haidnya hanyalah 8 hari sahaja. Ya tak? Haidnya adalah 8 hari sahaja. Jadi, kalau kita tengok. Ya. Contoh dah tadi cakap dah 8 hari mati. Nur. Ya. Dengar tak? Dengar. Kak Nur. Dengar. Kak Nur dengar Izzah. Dengar tak Kak saya cakap?
Dengar. Dengar. Cakaplah. Ah, Izzah nak dengar ke? Kak Nur, Ha. Kak kalau Kak Nur contoh nak cakap 8 hari head kan. Ha. Saya cakap Kak Nur, 8 hari head tu. Ha? Oh, Dengar. Kak ni dengar. dengar tak Kak Izzah cakap? Kak Izzah cakap. Ya Izzah, teruskan aja. Hari period yang kuat kan. Lepas tu kita dah mandi kan. Tiba-tiba hari ke-9 tu kita calin. Kita calin kita nampak macam patrol dia warna macam bukan hitam bukan apa, macam kuning ke coklat sikit-sikit tu. Kita perlu mandi lagi ke? Kira dah bukan kira head kan? Tak perlu mandi wajib. Kalau kita dah mandi yang ke-8 tu. Okey. Yang 9 Kalau darah tu tidak melebihi 15 hari lagi, maknanya kita kena haid lagi lah hari ke-8 tu je. Kalau tak melepasi 15 hari lagi, maksudnya darah yang keluar waktu itu masih dikira haid. Kalau dah mandi pada hari ke-8, maksudnya hari ke-9 keluar darah, 10 tu ada warna coklat-coklat tu, maknanya lepas habis warna tu baru boleh mandi. Selagi tidak melebihi 15 hari. Kalau dah melampaui 15 hari, hari ke-16 kena mandi wajib. Okey. Mana dikira head juga dah lagi, dia kena mandi wajib lah. Kena mandi pula sekali lagi. Okey. Tapi kan kalau bincang tahun minggu lepas, okay. Kalau bincang minggu lepas, waktu suci head tu mesti 15 hari kan. Tempoh head tu 15 hari. Tapi tiba-tiba orang tu datang head dia sebelum tempoh 15 hari. Maknanya hari ke-9, hari ke-10. So, maknanya period hari yang baru. Tapi tak sampai tempoh 15 hari bersuci. Dia dah kena period untuk bulan akan datangnya pada 9 dan 10. Faham tak Kak Nur? Okey, faham. Kak Nur faham. Period dia awal. Okey, Kak Nur faham. Ada orang macam tu tau. Ya. Maknanya kalau ikut ulama, malah ikut ulama kata sebenarnya 5 hari bersuci. Kan? Tapi tiba-tiba bukan 5 hari. Tapi dia kena, dia period awal 9-10 hari dia bersuci daripada head. Di setiap bulan ke dia macam tu, Zah? Macam mana tu? Setiap bulan ke dia mari gitu? Setiap bulan tau. Ha? Tak. Dia baru Okey. start kiranya dah umur macam ni. Umur macam sekarang. Okey. Jadi Umur cerita. okey. Minggu-minggu lepas Kak Nur dah terangkan dah. Jadi tapi kalau diikut pada apa? Okey. Jadi minggu-minggu lepas Kak Nur dah terang dah. Kalaulah haid kita 9 hari dah berhenti, maknanya tidak ada lagi darah yang keluar dalam tempoh 15 hari. Maksudnya 10, 11, 12, 13, 14, 15 tu tak keluar dah darah. Jadi waktu suci dia bermula hari ke-9 lah. Sebab 8 hari je saat ni dia keluar darah kan.
Jadi waktu suci dia 9 sehingga 15 hari. Itu waktu suci dia. Jadi sebarang ada pendarahan waktu minimum suci 15 hari itu dinamakan istihadah. Bukan haid lagi. Bukan haid pusingan kedua lagi. Hari ke-16, hari ke-16 suci baru dikira haid pusingan kedua. Faham tak Izzah? Faham tak? Kalau macam Kak Nur habis kira istihadah tak bersambung kan? Ada. Tapi kalau ikut perubatan doktor, kalau ikut kajian dia sebenarnya pusingan haid ni sebenarnya dia boleh jadi pada hari ke-9 ataupun ke-10 hari. Bukan hari ke-15. Ikut perubatan lah. Okey, kalau ada percanggahan antara kaedah perubatan dengan kaedah fiqh, kita kena ambil kaedah fiqh. Faham tak? Faham tak? Macam mana pula jadi apa ni haid dia hari ke Okey, boleh. Sebab ada orang yang mengalami dia awal bulan dalam sebulan di awal. Sebulan dia awal. Waktu suci dia tak sampai 15 ke macam mana Izzah? Ya, patron suci dia tak sampai 15. Maknanya hari ke-9 ke-10 dia dah period. Patron suci dia tak sampai 15. Period dia mari awal. Bukan period tu, istihadah. Istihadah lagi tu. Faham tak? Sebab dalam tajuk-tajuk sebelum ni kita dah bincang dah. Okey. Okey, dah kita sambung. Tak bersambung kan Kak Nun? Ya. Okey. Kita sambung fatrah dalam 3 warna. Kalau kita tengok gambar rajah 2, 4 hari hitam, hari ke-5, ke-6, 7, 8 itu waktu fatrah. Maknanya darah itu tak zahir, tak keluar lagi. Hari ke-9, 10, 11, 12, darah bertukar warna merah. 13, 14, 15, 16, darah warna kuning. Semakin lemahlah maksudnya. Okey, jadi dalam keadaan macam ni, kita nak tengok fatrah itu. Andai kata fatrah itu hari ke-5. Kalau hari ke-5 itu fatrah warna hitam, maknanya haid 5 hari. Ada nak cakap ke? Ruby nak cakap ke? Okey, jadi kalau fatrah hari ke-5 itu warna hitam, maksudnya haid dia 5 hari. 5 hitam tu lah 5 hari lah haid dia. Okey, jadi kalau kita tengok hari ke-6 dia warna merah, maka haid dia tetap 5 hari.
5 hari lagi tu dalam keadaan macam tu. Hari ke-6 merah, 7 tu kita tengok fatrah dia hari ke-7 kita tak lalui lagi. Okey, hari ke-7 kita tengok hari ke-7. 7 pun merah pula. Jadi kalau hari ke-8 fatrah dia warna oranye. Maksudnya haid dia adalah 7 hari. Jadi hitam dengan merah boleh digabungkan. 2 hari saja ni boleh digabungkan ni. Sebab hari ke-8 tu fatrah dia warna oranye, warna lemah. Jadi hanya gabungan sampai kat 7 sahaja. Dan kita tengok hari ke-8. Okey, hari ke-8 pun warna merah. Hari ke-9 merah, 10 merah, 11 merah, 12 merah. Barulah hak ni boleh digabungkan, hitam dan merah boleh digabungkan. Jadi haid dia 12 hari. Okey. Okey, boleh? Ni baru boleh digabungkan. 3 warna baru boleh gabungkan, hitam dan sederhana. Menjadikan darah dia 12 hari. Okey. Kak Anum tenggelam tiba. Oh. Line dah clear ke? Line dah clear pula. Line dah clear ke In? Line dah molek ke? Dengar tak? Dengar tak suara Kak Anum? Dengar tak suara Kak Anum? In dengar tak suara Kak Anum? Kak Syah dengar tak suara Kak Anum? Dengar. Dengar. Tapi ada dengar sekali dia macam Putus ya. Putus juga. Okey, faham ke tak ni? Hak yang 3 warna ni. Faham tak? Cepat-cepat makan bini kita hancur. Diam-diam. Lepas tu enjoy buat kerja ataupun emas rumah kau. Dah cukup, jangan fikir makan lagi. Okay? Jangan fikir makan lagi. Set ni, dia sangat penting. Macam lain Kak Nun. Ya. Dia Kak Nun dengar? Dengar. Dia bila dia punya fatrah dia, color dia bersambung. Bila dia fatrah, color dia merah dan dalam color dia merah dan maknanya di hujung tu ada color yang ketiga. Dia
dia jadi macam hukum dia macam yang Kak Nun terang minggu-minggu lepas lah. Dia dikira macam boleh digabungkan tu kan. Ya, Kak. Ya, In. Sebab masa ajar sebelum ni tak ada patra. Tapi yang ini walaupun ada patra, tapi dia punya keadaan dia sama macam tak ada patra. So dia punya, kita kira dia sama, kita kena gabung dan kita kena gabung lah kan? Ya, ya. Kalau 3 warna boleh gabung. Okey. Apa tu? Tak dengar dah ke? Suara. Suara Kak Nur tak dengar dah ke? Tak dengar ke? Ha dengar tak suara Kak Nur? Baru dengar. Ke tadi Kak Nur Kak Nur senyap. Kak Nur senyap aje. Nur senyap betah. Ni dengar dah ke? Dengar. Kak Nur senyap. Ingat ke Kak Nur dah cakap ni? Kak Nur ingatkan ni nak cakap. Saya pun baru masuk. Okey. Fatrah dalam 3 warna ni boleh faham ke tak lagi? InsyaAllah. Mana? Okey, kita pergi syarat gabungan hari tu tahu dah kan? Syarat gabungan 3 warna. Ada. Okey. Jadi tenang. Syarat gabungan dia tu kalau kita tengok setiap gabungan itu mesti tidak lebih daripada 15 hari. Sebab yang kita gabung kuat darah kuat itu untuk dijadikan haid. Jadi gabungan dia mesti tidak melebihi 15 hari. Hak ni kena ingat sama-sama. Sebab ia akan jadi haid. Haid tidak boleh melebihi 15 hari. Okey, jadi dalam kita tengok dalam gambar rajah itu, bila kena mandi wajib ni? Gambar rajah 2. Bila kena mandi wajib? Hari ke hari ke-16. Hari ke-16 mandi wajib. Hari ke-16 walaupun ada darah lagi hari ke-16 tu tetap kena mandi wajib. Okey. Hak ni kena ingat sama-sama lah. Jadi kena qada berapa hari? Qada solat yang tertinggal. 3 hari. Okey, jadi syarat yang kedua, syarat gabungan yang kedua,
Darah kuat mesti mendahului darah sederhana. Darah kuat mesti mendahului darah sederhana. Maksudnya, ni kuat duduk depan, sederhana duduk di belakang dia. Jadi boleh digabung. Itu dia. Syarat ketiga, darah lemah dia tak boleh menengahi darah sederhana. Dia tak boleh duduk tengah. Kalau warna kuning dulu daripada merah, tak boleh. Itu dia. Okey, ni kalau hak ni okeylah ni. Boleh digabungkan. Okey, dah kita tahu dah cara-cara kira haid dalam dua warna, fatrah dan naqab, dan juga apabila ada tiga warna, ada fatrah, ada naqab. Boleh ke tak? Boleh dah lah tak? Sikit-sikit tu lah. Kalau boleh sikit-sikit pun dah apa dah. Maknanya kita dah dapat gambaran. Sebab kalau kita nak faham dalam masa yang sama tu, memanglah lambat. Macam orang lain juga, orang belajar-belajar, dia tak boleh faham selalu. Dia kena tengok lepas-lepas ni kita cuba reflect balik, tengok contoh-contoh. Kalau orang yang mengalami sendiri lagi cepat faham. Tu dia. Sebab kalau orang belajar pun seminggu, tiap-tiap hari dia belajar pun kadang-kadang tak boleh nak ambil lagi. Macam kita ni pun, kita dah dapat hari ni kita belajar naqab. Macam mana fatrah duduk dalam keadaan haid tu kita boleh faham. Alhamdulillah, tersangat-sangat dah tu. Maknanya terror lah. Tu dia. Okey. Jadi kalaulah tak boleh ditamyiz. Macam mana pula? Tadi boleh tamyiz. Kita kenal darah hitam, darah kuat itu, darah sederhana, darah lemah kita kenal. Macam mana pula kalau kita tak boleh tamyiz? Contoh kita kata darah sama sahaja. Sedangkan sebenarnya darah haid dan darah istihadah ni lain. Dari segi kelikatan dah lain. Warna pun lain. Itu yang Allah tentukan kepada seseorang wanita. Dari sudut kedoktoran pun darah haid adalah darah yang pekat kerana ia bercampur dengan macam-macam. Darah kotor, berbau dan sebagainya. Manakala darah istihadah ini ialah darah penyakit seperti darah segar. Darah yang keluar dari luka misalnya, dia tak berbau, itu istihadah. Tapi mungkin kita sendiri tak dapat bezakan darah itu dari segi kelikatan. Seperti mungkin kita sendirilah maknanya dok perasan dah warna darah itu. Walaupun kita kata sebenarnya istihadah dengan haid ni lain, berbeza dari segi sifat dia. Tapi kemungkinan kita tak cakna dah. Jadi kita tak perasan. Jadi golongan yang tidak boleh membezakan darah ini dikategorikan sebagai ghairu mumayyizah, iaitu golongan yang tidak dapat membezakan. Jadi cara pengiraan baginya berlainan dengan apa yang kita sebut tadi. Iaitu hitam adalah haid dan merah adalah istihadah. Itu dia. Lain. Juga kiraannya tidak sama dengan orang yang mula-mula keluar darah yang kita sebut minggu lepas tu mubtadi'ah. Mubtadi'ah ni orang yang mula-mula keluar darah. Kalau dia tak faham, dia tak boleh bezakan, cara pengiraan dia tak sama dengan golongan mu'tadah, orang yang telah beradat. Tapi kalau dia boleh bezakan, cara pengiraannya sama. Yang kita sebut minggu lepas tu, cara pengiraan mubtadi'ah mumayyizah dengan mu'tadah mumayyizah, kalau dia boleh beza darah, cara pengiraan sama. Tapi apabila tak boleh beza darah, cara pengiraannya berlainan. Mubtadi'ah lain, mu'tadah lain. Jadi kita tengok, orang yang dah beradat, macam kita, yang lama dah keluar darah, yang
tidak dapat membezakan darah merah, darah kuning, darah merah ni dia tak kenal. Jadi macam mana kiraannya? Jadi nak tentukan haid dalam keadaan begini, dia kena gunakan kaedah adat. Kaedah adat. Iaitu golongan ghairu mumayyizah. Iaitu golongan yang tidak dapat membezakan darah kuat dan lemah. Mungkin masa keluar darah itu sewarna ataupun masa keluar hari pertama itu kuat dah. Tapi oleh kerana tak pernah istihadah, dah ingatkan seperti biasa, jadi tak cakna. Tiba-tiba darah keluar melebihi 15 hari. Rasa macam darah tu sama je. Tambah pula stres. Bila terjadi gitu, kelam kabut. Dah, jadi tak dapat dah. Nak ingat-ingat hak lepas ni berapa hari tak tahu dah. Tak apa. Ulama fiqh telah sediakan kaedah untuk orang yang macam ni, iaitu guna kaedah adat. Adat ni macam mana? Adat haid bulan sebelum ini. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Ada haid dan ada suci. Itu dia. Jadi kalau luput syarat tamyiz tadi, maknanya bila tak boleh nak beza tu, maksud dia luput syarat tamyiz. Jadi kena guna kaedah adat. Itu dia. Kalau kita tengok di sini, contoh slide. Contoh. Okey, kita tengok. Darah keluar 20 hari hitam. 20 hari hitam melebihi 15 hari. Ni maksud dia syarat luput syarat tamyiz. Jadi apabila kita nak kira haid, kita tengok adat terdahulu. Masing-masing ada adat dan waktu suci. Cuba kira. Sebab adat ni mungkin tak sama di antara satu sama lain. Mungkin haid 7 hari, suci 15 hari ataupun lebih. Kak Asha lain, Nur lain, Tini lain, Yati lain misalnya. Cuba kira masing-masing. Cuba kira untuk diri sendiri. Kalau darah hitam 20 hari, merah 10 hari. Cuba kira. Okey, kalau yang boleh selesai dulu tu, boleh terang dulu. Siapa dah selesai? Nak cuba? Tak tahulah betul Kak Nur. Tak apa tu kan? Kalau saya period memang 13 hari. Kalau jadi macam ni, kalau jadi 20 hari hitam, 10 hari merah, bulan lepas saya period 13 hari. Suci? Jadi yang suci, saya sekarang ni suci dia tak tentu. Tengok yang terakhir. Lah, kadang-kadang. Tengok yang terakhir. Dia kena tengok yang terakhir. Suci pun mesti. Sebab kitaran haid tu penting. Haid dan suci. Dia tak boleh tengok haid saja. Jadi tak boleh tengok yang sebelum ni lah. Kita tengok yang sebelum tu. Sebab yang saya period terakhir ni belum period lagi. Yang sebelum ni bulan berapa? Kena buka dulu saya.
Sekejap, saya kena buka my tracker dulu sekejap. Saya ada my tracker. Mana pula my tracker ni? Orang lain pun try lah. Try buat tu dulu. Orang lain dah selesai? In dulu, In. Belum. Belum? Belum, saya nak tengok. Orang lain, okey, yang boleh nak terang apa period dia. Kasha? Kasha, kira Kasha? Kak Nur tanya benda saat ni Kak Nur, maaf Kak. Kak Nur, saya memang dok bagi tempuh orang tadi sebab ada Ada sekolah lagi ke? Majlis ni ada ni. Kak Nur tanya benda tadi Kak Nur. Ni darah tu lah. Baru habis Kak Nur, baru boleh dengar ni. Cara nak kira darah hitam 20 hari, darah merah 10 hari berdasarkan adat haid masing-masing. Kalau adat haid ni, dia kena tengok ni dulu Kak Nur, saya dengar tadi Kak Nur. Dia kena tambis dulu ke tak kena adat lalu ke? Dah tambis, dah boleh tambis ni Syah sebab 20 hari dah. Dia dah boleh dah tambis. Sebab 20 hari hitam tu. Maknanya boleh tambis ni adat lalu. Kena guna adat. Tengok adat berapa hari, adat haid berapa, adat istihadah berapa. Adat suci. In siap lah In? Kak Nur, Ya. kalau ikut yang bulan sebelum, tu, saya period memang cukup 15 hari. Okey. Cukup 15 hari bersih. Bulan yang baru ni 13 hari. Yang bulan sebelum tu 15 hari, lepas suci 22 hari. Lepas tu kalau jadi macam ni, terus saya punya period di 15 hari. 15 hari, hari ke-16 kena mandilah. Ya. Lepas tu saya punya suci tu dikira 15 hari ke kena ikut adat juga? Ikut suci In lah. Apa ni dah haid ni In kata 15 hari kan? Haid In 15 kan? Ah, 15. Okey, suci 22. Ya, 15 hari.
22. Okeylah. Ceritalah macam mana nak mandi wajib bila, lepas tu bila pula in pula. Lepas tu haid saya yang selepas itu betul lah 15 hari dikira haid. Saya kena mandi hari ke-16 lah sebab dia memang tak ada bersambung. Sambung dia memang 15. Kalau dalam konteks yang 20 hari merah ni, saya kena mandi hari ke-16. Ya. Hari ke-16, lepas tu ada tempoh lagi 14 hari. Saya dia lebih dah sebulan tu Kak Nun. Kalau dia berhenti dekat hujung bulan tu. Okey, darah tu berhenti sampai hari ke-30. Lah, saya rasa. Okey, agaknya berapa? Okey, agaknya hari ke-30 tu baru tak boleh sekali suci. Okey. Jadi haid yang akan datang tu agak-agak berapa hari bulan pula? Okey, haid yang akan datang tu adalah pada 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke itu 30 kan? 30, 14, 15, 2 hari bulan. Katakan suci 22 hari. Kena kira ikut suci adat tu kena kira juga. Ya. Kena kira juga. Okey. Maknanya adat tu bukan kira haid saja, kena kira suci dia pun kena masuk kan? Suci sekali, kena ingat semua haid dan suci tu. Tapi andai katalah 1 hari bulan tu ada darah, tetap dikira haid untuk in lah. Itu. Tak faham tak Nur, kenapa 1 hari bulan kalau saya ada darah lagi tetap dikira haid? Sebab suci saya 22. Ya memang dah. Kita orang haid in dulu 22 hari bulan. Tapi kalau tengok ni, dah dia kemungkinan jadi suci pun 15 hari. Kemungkinan boleh jadi suci minimum kan? Kena kira suci minimum lah. Jadi kalau kira suci minimum, betul lah saya kalau kira haid yang baru 2 hari bulan. Hari yang ke-16 suci. Selepas habis 15 hari suci. 1 hari bulan kan In? 1. 1 tu baru hari ke-15. 16, 17. Betul. Betul. Kalau ada 31 lah. Saya ada gini, saya ada ni. Saya memang ada tracker ni. Okey, comel lah tu. Malak lah. Macam kena catat gitu lah In. Tapi yang ini tak ada catat warna dan waktu. Jadi kena catat juga lah warna dan waktu tu. Okey, itu tengok. Kalau darah tu mari terik, maknanya hari ke-1 hari bulan tu period in yang kedua pula. Tapi kalau lah tak ada darah, tak ada masalah lah. Itu. Okey, siapa dia lagi nak try? Nak try kira haid dia. Kak Nur, saya cukup saya dulu kan. Okey. Tapi tak pernah apa. Dah apa nampak? Boleh. Saya maknanya tak nak dengar dah. Dengar. Jelas suara. Jelas suara. Okey, saya tanya biasa. Ya.
Saya biasa 7 atau 8 hari kan. 8 ataupun 9 gitulah. Mana pula? Mana boleh kata gitu? hak last. Saya kabur. Hak last sekali hak baru ni. Hak saya kabur ke Kak Nur baru ni. 15 hari cukup Okey. cukup kan? 15 hari cukup. Jadi hak hitam tu 15 hari tau. Kak Nur tau. Berapa hari tau? 20. Kak Nur guna hak mana ni? Saya tak nampak kalender dia ni. 20 Sampai berapa bulan tau? Sampai 20? hak hitam 20. Tak apa nampak, tak apa jelas hari bulan dia. Ya. Gambar raja satu ke? Hak Kak Nur hantar tu? Gambar raja satu. Okey. Jadi 15 ada, jadi hari ke-16 tu. Mana wajib lah. 15 hari saya head. Lepas tu hari yang ke-16 tu saya mandi. Tahu? Sama dengan lah. Lepas tu adat head saya 25 hingga 30 maksudnya. Biasa 25 hingga 30. Saya ambil 30 lah kira. Banyak 30 lah. Kadang-kadang awal sekejap, kadang-kadang awal sekejap, tapi biasanya ikut tarikh jugalah. Jadi 30 tu 15, 16 hingga berapa bulan? 20, 30 ke Kak Nur? 30. 16 hingga 30, berapa hari nak boleh sampai ni pula sebulan? Contohnya nak boleh sampai ke sebulan pula tu maknanya 14 hari bulan pula ke Kak Nur? Ke kan? Kak Nur dengar doa? Dengar ni. Jelas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sampai berapa bulan ni Kak Nur? 30 kot ke? 30. Tak nampak kalender tu. 30. Jadi hak ni 15, 16. 16 hingga 30 berapa hari Sama dengan lah tak? Sama dengan 15 hari tau. Jadi 15 hari lagi 15 hari bulan ke? 15 hari bulan pula. Ni. Pula. Dok, gini. Ada lagi siapa? Sama lah kita. Sama. Kalaulah masalah ini darah merah keluar. Kalau darah merah keluar ke dia, tak ada masalah. Cumanya kita bimbang. Darah hitam keluar tu. Keluar ke dia. Itu baru kita masukkan waktu suci kita tu. Kalau darah hitam straight, darah hitam ni. Baru kita kira waktu suci. Kalaulah tidak ada warna hitam di belakang ni, maknanya sehingga darah itu berhentilah istihadah kita. Dan kita nak kira haid balik sekiranya lepas berhenti darah ataupun ada warna hitam pula selepasnya. Baru dikira istihadah. Baru dikira minimum suci itu. Faham ke tak? Faham ke tak? Kalau dalam masalah ni, dalam masalah ni tak ada masalah. Sebabnya darah merah hari yang ke-30 tu darah merah. Cuma kalau darah hitam duduk di belakang, baru kita kira waktu suci kita berapa hari. Dan hari selepasnya yang hitam lagi tu dikira haid pusingan kedua pula. Okey. Supaya kita ni boleh beza. Boleh beza. Hak ni tak ada masalah. Okey. Jadi kita cuba buat latihan di rumah lah dah. Sebab kita ni sejam setengah dah ni lewat dah nak masuk pula. Kita buat latihan rumah. Okey, 10 merah, 50 hitam.
Okey, dah. Kerja rumah minggu depan present. Tadi kalau merah di awal, waktu suci tu kita kena ikut waktu suci adat ke waktu suci minimum? Waktu suci adat kita. Okey. Dan latihan anak ni 10 merah, 10 hitam ya? 10 merah, 50 hitam. 50 hitam. Ha. Kalau kira tu banyak lagi tapi hari ni berat dah. Dari tadi tu berat dah. Jadi kita stop di sinilah. Sebab kalau pergi banyak-banyak benda kan jadi banyak sangat dalam kepala. Clear lah suara Kak Nur. Tak clear? Tak berapa clear suara Kak Nur. Putus dah. Ya. Putus. Putus terus lah. Putus lah. Putus. Tak terus. Dah apalah, mulalah pula dah. Kita rasa cukuplah setakat ni perbincangan kita. Takut banyak-banyak jadi tak faham pula. Biar sikit asalkan kita dapat ambil perkara penting dalam permasalahan ini. Itulah masa lapang kita kesan pandemik ni. Marilah kita gunakan supaya kita buat perkara yang berfaedah. Menuntut ilmu ain fardu ain ni contohnya. Jangan kita termasuk dalam golongan yang disebut dalam hadis Nabi, iaitu ramai yang lupa dengan dua nikmat, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Walaupun kita kata kedua-dua nikmat ini kita dapat percuma daripada Allah, maka kita gunalah sebaik mungkin. Sekarang ni kita diberi kelapangan, kerajaan dah umumkan PKP, hampir 2 tahun dah, walaupun selang-seli dengan kerja ya tak. Sebelum ni mungkin kita sibuk dengan tanggungjawab dalam bidang tugas kita. Ini kelapangan secara percuma ditambah kredit dari kerajaan lagi. Kesihatan pun sama, Allah beri kita sihat, tidak menghidap sakit seperti yang terkesan sekarang ni. Apa yang kita buat sebagai tanda kita bersyukur, masa lapang kita dan kesihatan kita berada di tempat optimum ini kita gunakan dengan perkara yang beri manfaat untuk kita juga. Ya tak? Itu dia lah. Jadi kita tutuplah dengan perbincangan kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Bismillah. Tapi budak molek ke guna Telegram ni jadi putus-putus tau. Rasa molek gua gemik lagi kot tau. Ke guana? Ni ikut rasa masih banyak lagi. Dak apa comel. Suara pun dak comel tau. Cuma dia Kak Nun kalau dua hala tu dia macam ni. Ya. Okey, jadi kita kena guna Google Meet pula lah. Tak, GM pula lah minggu depan ni Tak tengok pun semua orang kata dak molek ni dak nak fokus pun.
Ah, ah. Lepas tu putus-putus. Aduh lah. Macam mana? Suara pun ada comel kot tau. Jadi tau. Ke kan? Kita guna GM pula lah.